السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syara, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah, mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut insya-Allah. Dalam masa yang sama kita teruskan doa kepada saudara mara kita, para mujahidin, para mazlumin, para rakyat-rakyat di Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keselamatan, kemenangan, kekuatan, kejayaan yang besar kepada mereka, sehingga mereka apa yang mereka perjuangkan itu dikembalikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tentulah dalam isu yang melibatkan Palestin ini merupakan satu isu yang besar. Tentulah isu ini merupakan isu yang sangat berbekas di hati kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang selagi mana dia tidak mencintai saudaranya macam dia cinta diri dia sendiri. Saudara itu merujuk bukan pertalian darah sahaja, tetapi kita diikat di antara satu sama lain dengan akidah. Kita diikat itu dengan akidah. Kita dipersaudarakan antara seorang dengan seorang bukan hanya dengan pertalian darah, tetapi lebih kuat daripada itu kita diikat antara satu sama lain dengan akidah. Iaitu apa? Iaitu menjadi orang beriman dan orang Islam. Sebab itu bila mana kita ditanya siapakah saudara mara kita, maka jawab saudara mara kita itu orang Islam seluruhnya adalah saudara mara kita. Sebagaimana kalau kita mendoakan orang Islam, maka doa itu sampai pada mereka, dan sebagaimana mereka yang berada di tempat yang jauh sekalipun, bila mana mendoakan seluruh orang-orang Islam ataupun orang-orang muslimin, maka kita termasuk dalam kalangan itu. Kuatnya ikatan kita di antara satu sama lain, di antara orang-orang Islam itu. Sudah tentulah bila mana hari ini kita lihat dalam isu serangan-serangan yang zalim, kejahatan-kejahatan yang dibuat, kekejaman yang dibuat, etika peperangan yang digariskan oleh antarabangsa, bukanlah dengan cara bom hospital, bukanlah dengan cara bom sekolah-sekolah, bukanlah kanak-kanak yang menjadi mangsa korban, tetapi itulah yang dicabuli oleh Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Maka kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada orang-orang Palestin, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan Zionis ataupun Israel laknatullah ini sebagai pengajaran kepada orang lain supaya tidak menjadi jahat sebagaimana dia.
Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi cerita pada kita. Nabi kata apa? Akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, orang-orang kafir datang daripada segenap penjuru, mengerumuni orang Islam seperti mengerumuni makanan di dalam qas'atihah, dalam qas'ah, dalam dulang. Kata Nabi SAW, akhir zaman nanti orang akan mengerumuni orang Islam, orang-orang kafir akan datang daripada segala penjuru. Kerumun orang Islam seperti mengerumun makanan dalam satu dulang. Qas'atihah ni dulang, qas'ah ni dulang. Seperti satu hidangan. Qas'ah ni lebih kurang, kalau orang Arab dia tahulah. Qas'ah ni satu dulang, lebih kurang sab'ah, samaniyah, tis'ah nafar. Boleh 6 ke 7 ataupun 8 ke 9 orang makan. Dulang besar lah. Dulang besar. Bila kata orang Arab ni tuan-tuan, dulang kecil dia memang tak cukup. Dia memang seorang pun makan dulang besar. Ini dulang yang boleh dimakan lebih kurang 7, 8, 9 orang lah. Lebih kurang boleh makan satu dulang. Maka orang Islam akan jadi macam itu akhir zaman. Dikelilingi oleh orang-orang kafir seperti mereka mengelilingi dulang makanan. Sahabat bila dengar Nabi sebut macam tu, sahabat tanya Nabi, apakah orang Islam ketika itu bilangannya sedikit? Sedikit ke orang Islam ketika itu? Nabi kata bukan. Bal antum yawma idzin katsir, kata Nabi. Kamu dalam bilangan yang paling ramai, kata Nabi. Kamu ramai. Nabi nak sebut pada kita, bila Nabi sebut akhir zaman nanti orang keliling, orang Islam macam keliling makanan dalam satu dulang. Apakah, kata sahabat, apakah bilangannya sedikit? Sebab itu jadi mangsa. Selalunya jadi mangsa ni orang minoritas ataupun orang minoriti. Tapi kata Nabi, no, bukan. Bal antum yawma idzin katsir. Sedangkan kamu ramai, kata Nabi. Kamu ramai. Kamu ni ramai. Makna akhir zaman ni tuan-tuan, ni zamannya orang Islam ramai. Di mana-mana negara kita berjalan di dunia, ada negara yang kita tengok memang negara itu majoriti orang Islam. Tapi ada tak orang bukan Islam? Ada. Kalau kita lihat Mesir, ada ke kita kata majoriti orang bukan Islam? Mana ada? Ada orang bukan Islam, tapi majoriti penduduk negara tersebut adalah orang Islam. Kalau kita cerita tentang negara-negara lain, Saudi sebagai contoh, kita cerita tentang Yaman, kita bercakap tentang Jordan, kita bercakap tentang Iraq, kita bercakap tentang Emirates, UAE. Semuanya penduduk negara-negara tersebut majoriti adalah orang-orang Islam, termasuk negara kita. Negara kita penduduknya majoriti orang Islam. Indonesia penduduknya majoriti orang Islam. Hampir semua negara di dunia tuan-tuan mempunyai bilangan orang Islam yang ramai. Orang Islam datang daripada pelbagai negara dengan pelbagai warna kulit. Afrika yang kulit hitam, ramai orang Islam. Somalianya, Jamaika, semua ada orang Islam. Nigeria, orang Islam ramai. Hatta di negara-negara orang bukan Islam, Rusia, Germany, apa lagi? West Europe, East Europe. Kalau West Europe ni itulah Amsterdam, dan beberapa lagi negara, Belgium. Walaupun bukan komuniti orang Islam besar dekat sana, tetapi ada orang Islam. Hebatnya orang Islam ni tuan-tuan, dia boleh berada di mana-mana tempat di seluruh dunia. Hebat orang Islam. Tapi kata Nabi SAW, jadi lauk akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut di hati orang-orang kafir ini perasaan gerun kepada orang Islam. Sahabat pelik tuan-tuan, di zaman sahabat bilangan mereka tak ramai, tapi orang kafir takut dengan mereka. Zaman sahabat. Zaman Nabi, bilangan orang Islam itu tidak ramai pun. Kerajaan Islam di Madinah bukan ramai, tapi Rom, negara besar, negara kuasa besar, tunduk kepada Islam di Madinah.
Parsi kuasa besar dunia, tenteranya ramai, negaranya besar, teritori kawasan dia besar, tunduk kepada Islam. Sedangkan bilangan sahabat, bilangan orang Islam ketika itu tidak seramai bilangan orang Islam di zaman kita. Tapi zaman mereka, orang kafir takut mereka, orang kafir geron dengan orang Islam. Di zaman kita, orang Islam bilangannya paling ramai antara teramai. Tetapi musuh tidak geron dengan kita. Pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala mencabut daripada hati orang-orang beriman. Allah Ta'ala mencabut daripada hati-hati orang-orang kafir itu perasaan geron kepada orang Islam. Cabut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pada hati-hati orang-orang Islam satu penyakit yang disebut penyakit apa? Penyakit al-wahnu. Ni yang kita duk dengar cerita al-wahnu ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, hamluhu wahnan ala wahnin. Kita bila mana dengan mak bapak tu di antara ciri-ciri dia kena wahnan ala wahnin, kerana mak bapak kita ni orang lemah, orang baik, kena buat baik dengan dia. Maka wahnu ni kalau mengikut bahasa ni kita kata lemah. Penyakit wahnu, al-wahnu. Maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa dia makna al-wahnu ini? Maka kata Nabi apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut, cintakan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan takut kepada mati. Penyakit apa? Tarik daripada hati orang kafir, tak takut dengan Islam. Sebab itu tuan-tuan, orang kafir tak takut dengan Islam, tak takut langsung. Walaupun orang kafir itu berada dalam komuniti orang Islam, walaupun dia duduk dalam sebuah negara yang majoriti orang Islam, tapi orang kafir tidak ada rasa haibat, tidak ada rasa geron, tidak rasa bimbang dengan orang Islam. Kerana orang Islam sudah hilang taring, orang Islam sudah hilang umnya. Kerana orang Islam, kalau kita ambil contoh di negara kita, isu-isu yang bermain dalam kalangan orang Islam, isu politik, isu mazhab, isu perbezaan, guru-guru yang disokong dan didokong, itu yang kita duk gaduh. Kita duk bergaduh hal itu. Kita berpecah dengan pecahan kepingan-kepingan yang banyak. Ni, itu baru komuniti kita yang ada lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia ni. Tinggi-tinggi pun ada lebih 20 juta lebih orang Islam. Dengan bilangan itu pun kita berpecah berkeping-keping. Dengan perbezaan ideologi politik, dengan perbezaan ideologi mazhab, kita tidak meraihkan perbezaan itu. Dan kita lebih memilih untuk bergaduh dan berselisih faham hanya kerana berbeza dengan perkara-perkara furuk pun kadang-kadang kita bergaduh. Ni dia. Sebab itu orang kafir ni tak gerun dengan orang Islam. Dan orang Islam, kata Allah Ta'ala, kata Nabi apa? Dicampak dalam hati kita penyakit al-wahnu. Cintakan dunia dan takut kepada mati. Sahabat di zaman Nabi, tuan-tuan, mereka tak cinta dunia, mereka tak takut kepada mati. Akhirnya mereka memegang dunia dan mereka tidak mati. Sahabat, mereka tak cinta dunia dan mereka tak takut mati. Akhirnya dunia mereka pegang dan mereka tidak mati. Kita cintakan dunia, takutkan mati. Kita tidak memegang dunia dan kita mati. Inilah yang berlaku pada kita hari ini, tuan-tuan. Kita tak pegang dunia, kita cinta dunia, tapi kita tidak memegang dunia. Kita takut mati dan akhirnya kita mati. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab inilah penyakit al-wahnu ini terjebak dan menular, kekal lama duduk dalam diri orang-orang Islam. Maka dalam isu-isu Palestin ini, apa jalan jihad yang boleh kita buat? Maka kita buatlah, tuan-tuan. Buat. Dengan duit ringgit yang kita ada, dengan ikhtiar doa yang boleh kita panjangkan, dengan istiqamah kita berdoa, dengan berinfak untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada seluruh orang Islam. Kan? Wa fi kulli zaman, di mana-mana musim, di mana-mana zaman. Wa fi kulli ardin, dan di mana-mana kedudukan orang Islam itu berada di atas muka bumi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan. Kita dah tengok bagaimana orang Islam menjadi mangsa-mangsa. Bukan hanya di Palestin, ini antara isu-isu yang baru. Sebelum ini kalau kita ingat, pernah berlaku di Bosnia juga genosid kepada orang Islam. Ingat tuan-tuan, Bosnia. Ketika mana tentera apa? Serbia berperang dengan Bosnia ketika itu, yang menjadi mangsa korban paling ramai adalah orang Islam. Kita ingat apa yang berlaku di Rohingya di Myanmar, orang Islam yang dibunuh. Kita ingat apa yang berlaku di China, Uyghur dihalang daripada melaksanakan ibadat dan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Tetapi dunia masih diam membisu. Pencabulan demi pencabulan, yang menjadi mangsa itu setiap kali adalah orang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara orang-orang Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Walaupun kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman memang betul orang Islam pasti menang. Dan mudah-mudahan ketika mana orang Islam itu menang pada akhir zaman ini, kitalah menjadi sebahagian daripada mereka-mereka yang menyumbang kepada kemenangan itu, insya-Allah. Kita sambung kitab kita, surat 12. Masih lagi dalam bab memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perangai daripada orang beriman. Dia kata apa? Ada perangai daripada orang-orang Islam. Tak kira lah, dia kata orang-orang yang mengganggu atau menyakiti mana-mana orang Islam dan orang beriman. Allah Ta'ala beri satu jaminan, orang Islam dan orang beriman ini jangan diganggu ni. Kalau ganggu, Tuhan cerita azab teruk. Sama ada gangguan itu, kata Allah Ta'ala apa? Dengan perkataan yang tidak betul, atau perkataan yang tidak baik, atau perkataan yang menyakiti hati orang. Sebab itu larangan besar kepada kita. Jangan cakap buruk orang. Kalaupun dia buruk, jangan cakap buruk orang. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah Ta'ala tutup aibnya dunia akhirat. Tidak ada manusia yang bebas daripada melakukan dosa dan keaiban. Setiap orang, Allah Ta'ala menutup aib-aib orang itu, sehingga kadang-kadang aib itu tidak kelihatan dan dia nampak baik depan mata orang. Jadi Allah Ta'ala larang, Nabi larang dalam hadis, jangan kita bercakap hal orang. Yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bila kita bercakap hal orang, tentulah ayat-ayat, kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu menusuk kepada orang itu. Sebab itu disebut, tuan-tuan, dia kata apa? Lidah ini lebih tajam daripada suyuf, daripada pedang. Pedang ataupun pisau, bila mana melukakan orang, terhirih jari, terhirih tangan, sampai masa luka tersebut akan bercantum, parut akan hilang. Kalaupun tak hilang parutnya, tetapi lukanya pulih dengan waktu-waktu tertentu. Tapi luka daripada tajamnya kata-kata ini, tuan-tuan, bukan sehari boleh hilang, bukan 2 hari boleh hilang. Kadang-kadang 15 tahun lagi langsung tidak dibaiki pun luka tersebut, tidak sembuh sedikit pun luka tersebut. Dan mungkin ada dalam kalangan kita masih lagi ingat ada kata-kata orang yang 15-16 tahun dulu. Kata-kata tersebut cukup menusuk kalbu kita, sehingga hari ini kita masih lagi memendam pedihnya kata-kata tersebut. Sebab itu jangan cakap orang. Jangan cakap orang.
Semua orang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Dan ingat, dengan kelebihan yang dikurniakan itu, Allah Ta'ala berikan kelemahan. Semua orang pasti ada kelemahan. Orang baik daripada sudut akhlak, mungkin dia kurang daripada sudut sedekah. Ada. Masing-masing. Ada orang ni dia tak pandang badan, tapi dia kedekut. Ada orang ni dia pemurah, tapi dia pandang badan. Semua orang Allah Ta'ala beri ruang untuk jadi baik, dan Allah Ta'ala beri kekurangan pada diri orang itu. Maka lihat kekurangan, koreksi kekurangan pada diri sendiri. Jangan membaca kekurangan daripada kesalahan orang lain. Dan kalau kita mencari salah orang, tentu kita jumpa, tuan-tuan. Kalau kita mencari salah orang, tentu kita jumpa. 100 kebaikan yang dibuat oleh seseorang tidak akan kelihatan kalau hanya satu dosa yang dibuat. Kita lebih exaggerated membesarkan satu dosa yang dia buat, sehingga kita melupakan 100 kebaikan yang telah dilaksanakan. Itulah perangai jahat orang. Sebab itu agama kata apa? Bila mana kita nak membenci seseorang, maka ingat baik dia apa yang pernah dia buat. Ingat baik orang, bukan ingat buruk orang. Ingat baik orang. Tuan-tuan, kalau ingat buruk orang, memang baik, memang senang ingat. Buruk orang ingat benar. Tak? Aib orang ingat betul. Maka agama kata apa? Siapa yang mengganggu atau menyakiti orang lelaki yang beriman dengan perkataan, aib tadi diceritakan. Lebih teruk daripada itu, kalau ada perkara tersebut tidak betul, jadi fitnah, dia cakap. Sebab itu saya sebut dengan tuan-tuan, bercakap hal orang ni, mana pun tak ada jalan baik. Kalau dia cakap betul, di belakang orang, dia jadi mengumpat, neraka juga. Kalau dia cakap tak betul, dia jadi fitnah, neraka juga. Kalau dia cakap benda yang betul, depan orang itu, dia jadi tohmah, dia jadi kejian, dia mengkeji orang. Itu pun neraka juga. Jadi ikut jalan mana? Ikut jalan mana? Janganlah tuan-tuan, kita jangan macam itu. Jangan macam itu. Atau kata Allah Ta'ala, atau perbuatan yang tidak tepat dengan kesalahan yang dilakukan. Kadang-kadang kita menghukum orang. Ada perbuatan kita yang bersikap kasar dengan seseorang, tanpa kita mengetahui kebenaran dalam sesuatu perkara, kita buat. Pulau orang, agama tak ajar kita pulau-pulau orang ni, tuan-tuan. Dalam riwayat, pernah ada pemulauan berlaku kepada mereka-mereka yang tidak menyertai perang. Sedangkan mereka berkemampuan untuk berperang, tapi mereka tak menyertai perang. Ikut Nabi berperang, mereka tak pergi. Mereka mengecualikan diri mereka, tidak hadir dalam peperangan. Maka pemulauan berlaku ketika itu. Dan dalam cerita lain, Nabi tak pernah pulau orang. Kita benda-benda sikit pulau orang, tak kawan dengan orang, buat muka-muka. Bila orang tu datang, kita tunjuk muka kita tak suka dia. Ini bukan cara agama, tuan-tuan. Maka kata Allah Ta'ala, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan sesungguhnya mereka memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ingat. Jadi jangan kita bercakap apatah lagi kalau orang itu orang-orang baik. Sebab itu dalam agama dia ada satu dia kata apa? Satu peruntukan undang-undang dipanggil qazaf. Qazaf ni apa, tuan-tuan? Qazaf ni satu hukuman yang dikenakan kepada seseorang bila mana menuduh seseorang melakukan perkara yang keji tanpa bukti dan saksi yang betul. Menuduh orang berzina tanpa ada 4 saksi yang melihat perlakuan zina tersebut, maka kegagalan dia menampilkan 4 saksi yang sahih, 4 saksi yang siqah, menyebabkan orang yang membawa tuduhan tadi dihukum sebat 40 kali sebatan. Agama menjaga aib orang. Kalau betul pun orang itu berzina, kita nak menuduh orang itu berzina, maka perlu menampilkan 4 saksi yang melihat perbuatan zina. Siapa pula yang pergi tengok orang zina ni, tuan-tuan? Mana ada? Tak ada. Duduk ramai-ramai keliling, kita nak tengok pasti tak? Tak ada orang buat kerja begitu, tuan-tuan. Orang zina ni tentu sembunyi-sembunyi. Tak? Sebab itu jabatan agama ataupun penguatkuasa agama mana-mana negeri pun, tuan-tuan, dia tidak akan membuat dakwaan ataupun dia tidak akan mengeluarkan pertuduhan melakukan zina. Dia kata apa?
cubaan. Cubaan disebut. Ataupun disebut bersekedudukan tanpa pernikahan, tanpa nikah. Ataupun dia kata begitu. Dia takkan berani. Bukan senang nak menuduh orang berzina. Agama menjaga aib seseorang. Begitu tuan-tuan. Kita tak ada cakap apa saja yang kita suka. Ingat. Tak kena sebat atas dunia, akhirat sebat lagi teruk. Itu nak kena sebut tu. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama lisyaibati muslim wa hamil al-Qur'an ghairin ghani fihi wal jafi anhu wa ikrama lisultanil muqsit." Sesungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah Ta'ala ialah memuliakan muslim yang tua, penghafal Quran yang tidak melampaui batas dan melupakannya, serta memuliakan pemerintah yang adil. Hadis ini hadis hasan. Kata Nabi SAW, antara bentuk mengagungkan Allah, kita ni disuruh mengagungkan Allah, agungkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita ada apa ni? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagaimana? Apakah hanya dengan amalan wirid, zikir, takbir? Ni dia nak takbir pun ada orang tak bagi takbir. Pelik betul saya. Buat solidariti, tunjuk sokongan pada Palestin, nak takbir tak boleh. Tak boleh terima betul akal kita tuan-tuan. Orang Islam, kita ni, ada sebahagian orang Islam, dia duduk dalam satu penyakit dipanggil apa ni? Apologetic of Islam. Rasa bersalah jadi orang Islam. Kan takbir karang nampak. Dia mula dipikir bukan ni kan takbir karang, dia rasa karang orang jadi ego, dia rasa bersalah. Sehingga nak takbir pun tak boleh. Siapa nak takbir lah. Kau tak nak takbir, kau diam lah. Apa pula nak larang orang takbir? Takbir itu menyebut nama Allah. Kita nak takbir, melainkan kalau takbir itu tak kena tempat. Orang nak tidur kita takbir, tak kena lah. Dalam jamban takbir tak boleh, walaupun semangat macam mana pun. Di tengah-tengah berak, sakit perut sebelit, dia dapat keluar najis, dia takbir, tak boleh. Itu tak kena pada waktu dia. Dia mesti takbir itu kena pada tempat dan keadaan. Kalau orang nak menunjukkan semangat, nak menunjukkan apa kita kata, nak menunjukkan rasa semangat kita, nak menunjukkan rasa berpasukan kita dengan takbir, apa masalah? Maka Nabi sebut dalam hadis, di antara bentuk-bentuk mengagungkan Allah selain daripada yang biasa kita dengar, Nabi kata apa? Yang pertama, memuliakan orang-orang Islam yang tua. Orang tua-tua dalam Islam ni perlu dimuliakan. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan semua syekh-syekh. Orang Arab ni tuan-tuan, syekh ni, orang tua-tua dia panggil syekh. Syekh ni orang tua, bukan hanya orang alim saja. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan perasan tak? Ada orang-orang tua yang memang kalau masjid dah penuh pun, polis dah tutup pintu pun, dia boleh masuk lagi. Kenapa tuan-tuan? Orang-orang tua dalam Islam dituntut oleh Nabi untuk dimuliakan. Muliakan orang tua. Bukan orang tua itu merujuk kepada bapa kita. Siapa-siapa pun orang Islam yang tua itu, kita perlu tempatkan dia di tempat yang sepatutnya dia ditempatkan. Baik itu, kalau kita kata kita pergi makan-makan, kita nampak ada orang tua, bawa orang tua tu duduk di meja-meja tertentu. Jangan biarkan orang tua ni diterabai. Tak boleh. Sebut nak mengagungkan Allah, muliakan orang-orang Islam yang berusia tua ni. Muliakan dia. Kalau kita duduk atas kursi, dalam satu majlis, tiba-tiba kita nampak ada syekh, ada satu orang tua yang patut kita beri hormat pada dia, kita orang muda, kita bangun, dahulukan dia. Itu tidak mengapa. Ini kita sama berebut dengan orang tua. Orang tua biarlah lambat. Memang tak dapatlah dia kalau dapat berebut ni. Tak salah kita dahulukan orang tua. Kalau kita nak makan pun tuan-tuan, nak makan bersama orang tua dalam satu hidangan, biarlah orang tua ambil dulu. Orang tua ni bukan makan banyak sangat pun. Dia bukan boleh makan banyak, jangan takutlah. Muliakan dia, dahulukan dia. Dahulukan dia.
Sebab itu, kalau tuan-tuan pergi banyak jabatan-jabatan kerajaan, ada hospital-hospital yang dipanggil mesra warga emas. Kita beratur nak bayar, kita nampak ada satu pakcik tua yang tua, tolak barang ataupun angkat barang, kita dahulukan dia. Apa masalah sangat? Dahulukan dia, pakcik. Tak apa, pakcik beratur depan saya. Ada. Kita naik kenderaan awam. Walaupun kita tua, tapi kita nampak ada lagi orang lebih tua daripada kita tak dapat duduk. Dahulukan dia, tuan-tuan. Apa salahnya? Ada. Saya ada satu kawan. Naik bas sangkut-sangkut ni. Naik bas daripada Masjid Tanah. Dia naik bas tu buka je, dia orang pertama naik, duduk. Bas jalan, orang dah penuh. Orang penuh dah, ada yang dah berdiri dah pun. Kemudian ada berhenti di satu pondok bas. Dekat bus stop ni ada satu orang tua ni masuk. Dia pun nampak orang tua. Dia pun panggil pakcik tu, pakcik. Tak apa pakcik duduk, saya bangun. Dengan harapan pakcik ni ialah tengok gaya macam tak jauh sangat dia nak pergi. Rupanya sampai ke Melaka perginya, tak duduk memang. Bagi orang tua dia duduk, dia kena berdiri sampai Melaka. Baguslah, saya kata sabarlah, satu bahagian ni tak nampak macam mana. Ingatkan kod kan, bila dah bagi orang tua ni duduk, kod lah orang tua ni dalam 10 km je dia nak pergi. Kod dia turun ke kan, boleh kita ambil balik tempat tu. Rupanya tak, sampai bah Melaka Sentral. Jadi tuan-tuan, memuliakan orang tua ini tidak luar ke mana. Orang tua ni, sebab itu tuan-tuan, orang tua, sebahagian daripada kita orang tua. Biarlah kita dihormati oleh orang kerana tua kita, kerana agama menyuruh kita dimuliakan dan memuliakan orang tua. Jadi kita pun kena bawa imej yang sesuai. Kalau orang nak muliakan kita dengan perangai kita, baik itu orang tua, buatlah perangai macam orang tua, kita akan lebih dihormati. Jangan orang tua perangai macam orang muda. Takkan mudalah kita, tuan-tuan. Takkan muda. Dan orang pun takkan nampak hormat pada kita. Konon nak ikut trend. Bukan masa kita lagi. Kalau umur dah 70 lebih nak ikut trend fashion. Ini bukan usia kita lagi, tuan-tuan. Tegak saya cakap dengan tuan-tuan pagi ni. Cakap jujur je, tuan-tuan, nak terasa hati, saya minta maaf ni. Tapi betul. Sesuai lagi ke kita? Ya tak? Nak ikut fashion-fashion terkini. Tuan-tuan, orang tua-tua ni kadang-kadang baju yang dia nak pakai pun perlu dia pilih supaya sesuai dengan ketuaan dia. Takkan kita nak pakai lagi baju gambar tengkorak-tengkorak ni. Orang kata orang tua ni terbiat ni apa benda ni. Kita nak bercakap di depan publik, nak bercakap dengan orang ramai di kedai-kedai makan, di tempat-tempat umum, ayat, perkataan, dialog kita perlu kita pilih. Supaya apa? Menjaga kehormatan kita sebagai orang tua. Ini tidak. Duduk geng-geng 70 lebih semua, cerita benda-benda lucah sebagai contoh. Aduh. Kita orang muda pun tak buat kerja macam tu. Dia pula orang tua buat kerja macam tu. Tuan-tuan nampak macam mana? Tuan-tuan tengok. Rasa geli tak, tuan-tuan? Tak sesuai. Kadang-kadang ada budak-budak yang ambil order. Itu saya selalu cerita dengan tuan-tuan. Budak-budak yang kerja part time ambil order, umur 22, 21. Kita umur 71. Budak tu panggil dia, "Atuk nak makan apa?" Panggil atuk, panggil abang. Kita pandang orang tua ni, ni kan tua-tua ni kan. Tak sesuai. Usik kadang-kadang budak-budak yang ambil order, kita usik. Menyebabkan orang tak boleh respect kita dengan tua kita kerana perangai itu tidak melambangkan orang matang. Orang tua ni apa, tuan-tuan? Katanya hikmah. Kata-katanya hikmah. Akhlaknya akhlak santun. Itu orang tua. Bahasa yang digunakan bahasa-bahasa yang baik. Tak? Sabar yang tinggi pada diri dia. Ketenangan, kematangan, dan dia menjadi penenang kepada orang. Itu orang tua, tuan-tuan. Barulah orang jadi segan, orang jadi hormat dengan dia. Yang kedua, bagaimana cara kita mengagungkan Allah Ta'ala? Iaitu apa? Memuliakan penghafal Quran yang tidak melampaui batas dan melupakannya. Memuliakan orang-orang yang menjadi penghafal Quran yang tidak melampaui batas. Apa maksud melampaui batas ni, tuan-tuan?
Dia beramal dengan Quran itu sepenuhnya. Dia bukan mengambil sebahagian daripada Quran, memilih Quran itu mengikut nafsu-nafsunya, bukan. Dia orang yang menghafal Quran dan dia beramanah dengan apa yang dihafal. Kita hafal tak banyak, yang sedikit itu jadi amanah. Amanah itu makna dia apa? Kita tahu 2-3 ayat-ayat Quran dan kita faham makna-maknanya, kita amanah, kita beramal dengan ayat tersebut. Orang ini perlu dihormati. Kenapa? Itu tanda orang yang menghormati dia, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hormat. Tanpa mengira usia dia apa. Tanpa mengira budak ni siapa. Walaupun dia seorang muda, tetapi kerana dia dimuliakan Allah dengan ada Quran dalam dada dia, maka kita muliakan dia. Dan yang ketiga apa tuan-tuan? Cara yang disuruh oleh Allah, oleh Nabi untuk mengagungkan Allah. Yang ketiga apa? Memuliakan pemerintah-pemerintah yang adil. Pemimpin-pemimpin ini patut kita muliakan. Patut kita muliakan. Terutamanya pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin yang adil. Perlu beri kemuliaan pada dia. Tetapi ada pemimpin yang cukup sederhana sosoknya. Kadang-kadang cara orang memuliakan dia, dia tak memerlukan kemuliaan itu. Dia memilih untuk marahin bersama kita. Pemimpin ini tidak ramai yang begitu. Tapi ada. Tetapi kalau kita memuliakan pemimpin, contoh kita buat majlis pemimpin, kita letakkan kursi untuk dia di depan, apakah itu suatu perkara ampu? No, itu bukan mengampu. Itu dituntut oleh agama untuk pemimpin itu dimuliakan. Ada orang jadi pemimpin, ada orang nak jadi pemimpin sebab seronok benda-benda begitu. Itu silap. Dia silap. Penghormatan, kemuliaan itu datang bila mana dia menjadi satu pemimpin yang adil. Percayalah, Allah Ta'ala akan keluarkan pada tubuh dia, pada badan dia, sehingga orang nampak pada dia itu satu orang yang perlu dimuliakan. Betul. Cahaya wajah pemimpin ni tuan-tuan, pemimpin ni dia ada cahaya muka. Pemimpin ni, cahaya yang Allah Ta'ala berikan pada wajah pemimpin ni ada. Sebab itu kalau kita nampak pemimpin ni, kita nampak aura dia, ketokohan dia, cara dia bercakap. Ada pemimpin-pemimpin tuan-tuan yang kita jumpa dia, kita pun takut. Aura dia, dia bukan marah orang, dia bukan suka maki hamun, tidak. Tapi kita jumpa dia, kita takut dia. Takut. Oh, kita nak bercakap pun tergagap-gagap. Tapi ada juga pemimpin ni, tak ada. Ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai, tapi dia dapat jadi pemimpin, dapat jadi ketua masyarakat sebagai contoh, ketua kepada kita sebagai contoh. Tak ada orang tak respect dia. Ada orang nampak orang buat macam itu je. Orang kata ni kan sangat ini tak mau ni tuan-tuan. Jadi memuliakan pemimpin ini satu cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nas manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami meletakkan manusia pada kedudukannya. Rasulullah perintahkan kita letakkan orang itu pada kedudukannya. Mak bapak kita, bagaimana kita tempatkan dia. Ini ada orang bawa mak bapak pergi holiday. Ini saya cakap terbuka lah, rakaman pun ada. Saya pun suka juga nak sebut. Bawa mak bapak pergi holiday. Nak tunjuk pada orang mana dia ni anak yang baik, bawa mak bapak pergi holiday. Tapi layanan pada mak bapak tak sama bagaimana dia menikmati layanan tersebut. Dia ambil bilik. Bilik dia bilik yang kelas A. Bilik mak bapak kelas C. Nak sangat bawa orang tua berjalan, tapi apa yang diberi pada orang tua ini ketika berjalan tak setimpal. Kadang-kadang ada bilik mak bapak kena naik tangga. Tak boleh fikir ke? Kalau begitu jangan bawa. Kalau kamu bawa dia berjalan dengan tujuan untuk beri bahagia pada dia, sebenarnya dia lagi terseksa, jangan bawa. Bawalah tempat-tempat yang sesuai. Kadang-kadang orang bawa mak bapak pergi tempat-tempat hiburan yang tak sesuai pun dengan mak bapak ni. Tak sesuai. Saya tak mahu sebutlah tempat hiburan apa, tapi
Anak kena fikir panjang sikit. Bawa mak bapak pergi tempat-tempat yang tak sesuai. Orang tu kinja-kinja, terlompat-lompat, yang perempuan pula pakai semua ketat-ketat. Memanglah bapak suka, tapi kita tak boleh bagi dia suka dengan cara begitu. Tak boleh, tak elok. Kadang-kadang ada mak bapak pakai kopiah lagi, orang tua-tua pakai kopiah apa semua. Anak bawa pergi tempat-tempat, ya Allah, tak sesuai dengan kopiah yang dia pakai. Dia sebagai orang tua pun jadi malu. Akhirnya dia kata apa? Tak apalah, kami duduk kat luar. Lepas tu kadang bila duduk kat luar, anak masuk dalam, dia bergerak masuk. Orang tua dua orang ni lapar dia. Dengan bosan dia pergi berjalan. Hilang pula, telefon tak ada. Marah pula, ayah dia tak nak masuk, duduklah dia diam. Saya ni berpuasa macam ni. Ini kadang-kadang anak-anak. Sebab itu agama suruh kita letak orang pada tempat dan kedudukan dia. Tak sesuai. Orang alim, kerana kealiman dia dengan ilmu yang dia ada, maka muliakan dia. Walaupun kadang-kadang dia lebih muda ataupun dia lebih junior daripada kita. Penghafal-penghafal Quran, muliakan dia. Walaupun dia jauh lebih muda daripada kita. Bahkan dia mungkin seusia cucu-cucu kita. Tetapi kerana kelebihan ilmu yang diberikan oleh Allah, kerana kelebihan takwa yang ada di diri dia, maka muliakan orang-orang begini. Tidak salah dan tidak luar kita memberi kemuliaan kepada orang. Tidak salah. Pegangan kita apa? Orang junior tak boleh tegur orang tua. Kerana apa? Kita sentiasa memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Ini buruk pegangan dia. Engkau nak tegur aku? Janganlah. Jangan ceritalah. Aku beranak belum zaman Jepun. Ni main cerita zaman Jepun ni. Ni yang tak tahan ni cerita ni. Kau nak tegur aku? Dia kata, aku Jepun belum attack Malaya, aku dah ada dah. Engkau Jepun pun kau tak pernah jumpa siapa Jepun. Dia cerita duduk macam itu. Itu yang kadang-kadang kita pun sebut. Itulah, kita pun tengok orang yang sempat hidup zaman Jepun ni banyak dah simpan dah. Tengok orang tua ni tak simpan-simpan lagi. Mula kita pun dalam hati pun jadi jahat juga. Kadang kita tidak meraihkan orang pada tempat dia. Kadang-kadang orang beri teguran yang baik. Jangan melihat siapa yang menegur, tapi melihat apa kebaikan yang dibawa. Kerana itu, apa ni? Disebut dalam satu, saya tak ingat, Sayyidina Ali ke ataupun Sayyidina Ali yang mungkin yang menyebut kata-kata ini. Dia kata apa? La ta'rifil haqqi birrijal, walakin ta'rifil haqq ta'rif ahlahu. Jangan kamu menilai kebenaran itu pada orang, tetapi nilailah kebenaran itu di atas kebenaran itu sendiri. Siapa pun yang membawa kebenaran itu, pedulikan. Tapi tengok apa yang dibawa itu. Tengok apa yang dibawa itu. Kalaulah kebenaran itu dibawa oleh seorang, kita kata budak yang kelainan upaya, tapi dia menunjukkan satu akhlak yang baik untuk teladan kita, kenapa kita tidak boleh mengambil dia sebagai satu teladan? Kenapa tidak? Saya pernah masuk masjid, tuan-tuan. Masuk satu masjid, ada budak yang kelainan upaya, kita kata budak Down syndrome. Saya tengok ramai orang masuk masjid. Masuk. Tapi budak ni, tuan-tuan, dia masuk masjid, apa dia buat, tuan-tuan? Selipar dia dicedok, dia angkat, dia pergi letak tempat selipar. Dan dia marah. Ada satu orang tua tu masuk, dia cuit orang tua tu. Dia duduk letak selipar. Orang tak tahu jadi orang langgar je dia jalan dia. Kita kata apa, tuan-tuan? Dia sedang menunjukkan satu pengajaran dengan penuh hikmah yang dia mulakan dulu, walaupun dia kekurangan akal sebagaimana sempurnanya akal orang lain. Tapi pasal dia macam itu, orang tidak melihat dia dan tidak melihat apa yang dia bawa itu. Kerana orang melihat siapa dia. Tapi kalau melihat kebaikan apa yang sedang dia tunjukkan itu, kalau kita kata Allah Ta'ala takdirkan dia ada sedikit kekurangan, tetapi dia boleh buat lebih baik daripada orang yang sempurna akal, iaitu orang yang masuk tadi, yang konon-kononnya sempurna akal, nak angkat selipar pergi susun pun tak boleh. Apa nak kata? Apa nak kata, tuan-tuan? Baik itu, banyak kebaikan-kebaikan ini kadang-kadang tidak duduk pada orang sempurna akal. Begitu juga sedekah. Kadang-kadang sedekah itu tidak duduk di tangan-tangan orang-orang kaya.
Kadang-kadang itu saya sebut, kebaikan itu duduk di tangan-tangan orang-orang yang begini. Kadang-kadang sedekah itu duduk di tangan-tangan orang-orang miskin. Nah, itu sebab jangan tengok apa, siapa orangnya, tapi tengok apa kebaikannya. Maka muliakan orang, letakkan orang pada kedudukan yang sepatut dengan apa yang dia ada. Memuliakan orang tidaklah bermakna kita merendahkan kita. Memuliakan orang bukanlah makna kita menghina diri kita. Walhal memang kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala pun. Tetapi mudah-mudahan apabila kita memuliakan orang itu dengan kedudukan yang sesuai, Allah Ta'ala memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ni kan tak berefek pada kita apa pun tuan-tuan. Kalau satu orang bercakap buruk kita, apakah kurang duit kita dalam bank? Tak kurang apa pun. Satu orang ni dia tak nak baik dengan kita, kurang ke nasi yang kita makan? Tak kurang apa pun. Satu orang dia tomah kita dengan keburukan, apakah dia boleh memberi kebaikan kepada kita? Ataupun satu orang bercakap baik kita, apakah dia menambah duit kita dalam akaun bank? Tak ada pun. Jangan sampai Tuhan tohmah kita. Kerana tohmah Tuhan, walaupun seluruh manusia memuji kita, maka binasa kita. Kalau Tuhan marah kita, walaupun semua manusia sayang dan suka kita, maka binasalah tempat kembali kita. Ingat itu tuan-tuan. Maka jagalah. On top of itu, Allah Ta'ala, manusia ini jaga juga. Tetapi bukanlah sehingga kita mentidakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana menjaga manusia berlebihan. Itu pun tidak bagus dalam agama. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita baca pada pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri baik dan kebaikan kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan di saya sendiri. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي مصر وفي سوريا وفي يمن وفي كل مكان وفي كل أرض وفي كل زمان يحارف فيها الإسلام، وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم افعل بجنود إسرائيل الظالمين المعتدين المتكبرين وأشياعهم وناصرهم كما فعل بأصحاب الفيل بحق قولك ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعاصر إن الإنسان تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.